Dia suka menari di Instagram, seorang yang bercita-cita menjadi pempengaruh mengikuti semua tren terkini. Tetapi kemudian wanita dari Florida ini memuat naik perkara di media sosial bersama anjing-anjing yang tidak patut dilihat oleh sesiapapun. Saya Anjanette Levy, dan ini adalah Crime Fix. Sebelum kita masuk ke dalam case yang benar-benar mengganggu ini, saya ingin memberitahu Anda tentang satu aplikasi yang saya telah gunakan dan saya sangat suka. Ia dipanggil Upside dan ia akan memberi Anda pulangan tunai untuk barangan yang Anda beli sepanjang masa, seperti petrol, barangan runcit, dan makanan bungkus. Ini yang Anda perlu lakukan. Anda muat turun Upside secara percuma. Anda tuntut tawaran di salah satu daripada lebih 100,000 lokasi mereka dan bayar seperti biasa dengan kad anda. Kemudian anda sahkan pembelian tersebut dan anda akan dapat pulangan wang. Anda akan nampak hasilnya dengan segera. Jadi, katakan, saya perlukan petrol atau saya mahu beli makanan bungkus pada suatu malam. Saya akan cari tawaran Upside dahulu. Selepas saya berbelanja, wang akan muncul dalam aplikasi saya yang boleh saya pindahkan terus ke akaun bank saya. Pengguna tetap Upside memperoleh purata $254 setahun. Itu memang tak dapat ditandingi. Jadi, untuk mula dapatkan pulangan tunai anda, klik pautan di dalam deskripsi atau imbas kod QR yang anda lihat di skrin anda dan gunakan kod promosi Crime Fix untuk dapatkan tambahan 25 sen bagi setiap galen pada tangki petrol pertama anda. Logan Gaminsky, dia banyak menghabiskan masa di Instagram. Dia menari dan dia juga berkongsi gambar serta video anjing-anjingnya. Ini ialah Princeton. Junebug. Logan Gaminsky juga suka bergambar di Instagram dengan memakai bikini. Tiada apa yang salah dengan itu. Ia adalah sah di sisi undang-undang. Tetapi ada perkara yang Logan Gaminsky lakukan dengan anjing-anjingnya di Instagram yang sangat menjijikkan dan benar-benar menyalahi undang-undang. Dan sekarang dia akan dipenjarakan untuk tempoh yang lama. Saya pertama kali memberitahu Anda tentang Logan Gaminsky pada bulan Mac 2025. Kes Gaminsky membawa kita ke Marion County, Florida, di utara Orlando dan selatan Gainesville. Pada Januari 2025, timbalan sheriff di sana berkata, mereka menerima maklumat tentang Gaminsky memuat naik video anjing-anjingnya di Instagram. Dan dalam video-video itu, timbalan sheriff berkata, Gaminsky memaksa salah seekor anjingnya melakukan perkara-perkara yang bersifat seksual. Detektif berkata, salah satu video berdurasi 32 saat dan sangat membimbangkan. Anjing itu adalah seekor chihuahua berwarna coklat dan putih. Tetapi, wajah wanita dalam video itu tidak dapat dilihat. Namun, laporan kejadian menyatakan video itu juga menunjukkan kemungkinan tindikan pusat pada wanita kulit putih itu, yang mana dalam beberapa gambar di halaman Instagram tertuduh, Anda boleh melihat dia mempunyai tindikan pusat. Sudah tentu, detektif melihat video-video lain di akaun Instagram itu untuk memastikan adakah ini Logan Gaminsky. Detektif berkata mereka menemui video-video lain yang menunjukkan Gaminsky bersama anjing dan beberapa daripadanya, memetik laporan itu, menunjukkan dia dengan seekor anjing kecil berwarna coklat, mungkin seekor chihuahua, yang sama seperti yang ada dalam video itu. Anjing ini kecil dan berwarna coklat muda dengan telinga besar berwarna coklat, ada garisan putih di tengah-tengah kepalanya, perut berwarna putih dan bulu putih yang memanjang separuh ke atas kakinya. Saya mengesahkan bahawa anjing dalam video itu mempunyai semua ciri yang sama. Saya juga telah menemui sebuah gambar yang dimuat naik pada 5 April 2024 yang menunjukkan tertuduh bersama anjing yang sama, memakai kolar berwarna gelap yang sama seperti yang ditunjukkan dalam video itu. Sekarang, sebagai sebahagian daripada siasatan, para detektif telah menghubungi individu yang menghantar video itu kepada mereka. Detektif itu menulis dalam laporan tangkapan, saya telah menghubungi individu yang menghantar maklumat ini melalui telefon dan individu tersebut meminta untuk kekal tanpa nama. Mereka menyatakan bahawa pada 27 Januari 2025, mereka telah melihat video yang disebutkan tadi dimuat naik di halaman Instagram awam milik tertuduh, Alex Gum X. Mereka memaklumkan bahawa hantaran tersebut telah pun dipadam. Namun begitu, mereka sempat menyimpan video itu sebelum ia dipadam. Dan itulah yang mereka serahkan sebagai maklumat tanpa nama. Mereka memaklumkan bahawa mereka telah memerhati halaman Instagram defendant dan melihat gambar-gambar defendant dengan kuku yang sama dan anjing yang sama seperti dalam video tersebut. Mereka menerangkan bahawa mereka telah melihat satu hantaran pada 27 Januari 2025 di mana bekas teman lelaki defendant telah mengambil tangkapan skrin video yang disebutkan tadi di Instagramnya, menandai defendant dalam hantaran itu dan memanggil defendant menjijikkan.
Hantaran ini juga telah dipadamkan. Namun begitu, mereka sempat mengambil tangkapan skrin hantaran tersebut dan menyertakannya dalam maklumat yang diberikan. Pada bulan Mac 2025, detektif telah pergi untuk bercakap dengan Logan Gaminsky. Seorang detektif menulis, pada 21 Mac 2025, detektif A. LaRoque dan saya telah menjalankan temu bual dengan tertuduh Logan Gaminsky. Tertuduh mengakui bahawa dia adalah seorang pencipta kandungan yang dia jelaskan sebagai menggunakan platform Fansly untuk menjual gambar dan video dirinya dalam keadaan bogel, memaparkan pelbagai aksi seksual kepada pengguna di internet. Tertuduh mengakui telah merakam video dirinya melakukan aksi seksual dengan anjingnya Princeton yang dia gambarkan sebagai seekor chihuahua berwarna coklat dan putih. Dia memaklumkan bahawa perkara ini dilakukan atas permintaan seorang pengguna Snapchat, Sire, yang meminta dia membuat video tersebut dan menghantarnya kepada lelaki itu. Tertuduh, sebagai balasan kerana melakukan aksi seksual ini dan merakamnya, telah dibayar $500 oleh Sire. Tertuduh memaklumkan bahawa dia juga membuat satu lagi video yang mengandungi aksi seksual dengan seekor anjing lain, Rosie, yang digambarkannya sebagai seekor Labrador kuning. Tertuduh memaklumkan bahawa video-video tersebut masih berada di peranti mudah alihnya yang digambarkannya sebagai Apple iPhone 15 Pro Max. Tertuduh memaklumkan bahawa video-video tersebut telah dihantar melalui Snapchat dan dia menambah nama pengguna Snapchat miliknya ialah Logan Nickel 77. Gaminsky telah ditangkap dan dibawa ke penjara. Logan Gaminsky telah didaftarkan ke penjara daerah Marion atas tuduhan merakam atau memiliki imej atau video aktiviti seksual haiwan dan hubungan atau aktiviti seksual yang menyalahi undang-undang dengan haiwan. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut dan telah dibebaskan dengan ikat jamin. Sekarang saya tahu Anda tertanya-tanya, apa yang terjadi kepada anjing-anjing itu? Adakah mereka membenarkan dia terus memelihara anjing-anjing itu? Saya akan jelaskan tentang itu sebentar lagi. Gaminsky sebenarnya memiliki 3 ekor anjing, yaitu Princeton, Bam, dan Juniper. Kes Gaminsky telah ditetapkan untuk dibicarakan di mahkamah. Tetapi kemudian, beberapa hari yang lalu, dia menukar pengakuannya dan mengaku bersalah atas 2 pertuduhan jenayah, yaitu merakam atau memiliki imej atau video aktiviti seksual dengan haiwan dan 1 pertuduhan melakukan sentuhan atau aktiviti seksual yang tidak sah dengan haiwan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara sehingga 36 bulan kepada Logan Gaminsky. Itu bersamaan 3 tahun. Dia telah dimasukkan semula ke penjara daerah Marion. Ketika Logan Gaminsky pertama kali didakwa, dia bersetuju untuk menyerahkan anjing-anjingnya, Princeton, Bam, dan Juniper, kepada ibunya. Gaminsky berkata dia tidak akan menjaga anjing langsung atau berhubung dengan anjing. Mahkamah bersetuju dengan perkara itu. Dan sudah tentu pihak pendakwa juga bersetuju. Jadi saya ingin menjemput Dr. Daniel Bober. Beliau ialah seorang pakar psikiatri forensik. Dan beliau juga berpangkalan di Florida. Dr. Bober, terima kasih banyak kerana kembali untuk berbincang tentang kes ini. Saya tahu kita berdua pernah membincangkan kes ini sebelum ini. Logan Gaminsky telah mengaku bersalah terhadap pertuduhan tersebut. Mereka memang mempunyai bukti kukuh terhadap beliau. Mereka ada video. Mereka juga ada pengakuan beliau di sini. Apa pendapat Anda tentang beliau mungkin dipenjara sehingga 36 bulan dan kemudian 24 bulan tempoh percubaan selepas itu? Dengar sini, Anjaneta, ini jelas merupakan satu kes yang sangat pelik dan mengganggu. Saya rasa soalan saya ialah, adakah ini seseorang yang benar-benar mempunyai gangguan parafilik sebenar? Adakah ini seseorang yang mempunyai corak rangsangan seksual yang tidak tipikal, di mana terdapat, Anda tahu, pembentukan, toleransi dan pencarian sesuatu yang baru dan akhirnya melampaui batas? Kita sering melihat perkara ini dalam ketagihan tingkah laku, di mana terdapat gelung penguatan, di mana, Anda tahu, kita ada unsur baru dan pelepasan dopamin, unsur tabu dan peningkatan rangsangan, dan akhirnya berlaku pembiasaan berulang. Atau adakah ia sesuatu yang jauh lebih mudah? Adakah ia semata-mata bersifat transaksi? Adakah ia benar-benar hanya tentang wang? Tetapi kita tahu bahawa apabila orang melayari dalam talian, mereka seringkali kurang menapis tingkah laku mereka. Ada perasaan seolah-olah kita tidak dikenali. Kononnya, tiada siapa yang akan tahu itu saya. Yang jelas dalam kes ini tidak berlaku. Ada seakan-akan perasaan terpisah, di mana mereka menjadi terputus daripada fikiran dan emosi mereka.
Dan mungkin mereka melakukan perkara yang mereka tidak akan lakukan di hadapan orang ramai kerana dalam komuniti dalam talian, penonton itu sebenarnya tidak kelihatan, betul? Kita tidak tahu berapa ramai orang yang sedang menonton pada bila-bila masa. Dan itu sendiri boleh menjadi sangat menggalakkan, sama ada kita bercakap tentang wang atau token atau suka. Jadi saya rasa orang lebih cenderung untuk melakukan sesuatu dan melampaui batas dalam talian berbanding jika mereka duduk di hadapan sekumpulan orang. Dan kemudian, sudah tentu, ini mungkin sahaja seseorang yang mempunyai ciri-ciri narsisistik dan antisosial. Dan sudah tentu, saya tidak pernah memeriksa dia sebelum ini. Tetapi dalam kes-kes yang serupa, kita melihat orang yang mempunyai rasa harga diri yang terlalu tinggi dan yang melanggar hak orang lain, serta kurang rasa bersalah dan kurang empati, dan lebih cenderung untuk melakukan perkara seperti ini. Jadi memang sukar untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku hanya daripada satu gambaran ini. Dan Anda tahu, dia mungkin mempunyai sejarah trauma perkembangan di mana dia terdedah kepada kandungan yang sangat seksual pada usia muda dan mengalami pelanggaran batasan ketika dia masih kecil. Memang sukar untuk diketahui, tetapi dalam kes atau pesakit yang pernah saya rawat, ini cenderung menjadi antara sejarah yang serupa yang pernah saya lihat. Anda tahu, dia seorang pempengaruh atau saya akan panggil dia sebenarnya seorang yang ingin menjadi pempengaruh kerana dia mahu menjana wang daripada kehadirannya dalam talian. Dan dia mungkin memang ada sedikit sifat narsisistik. Dia bergambar, Anda tahu, dengan memakai bikini di internet atau sekurang-kurangnya itulah yang dia lakukan sebelum ini. Jadi Anda tahu, mesti ada tahap tertentu, Anda tahu, sedikit keberanian untuk melakukan perkara itu. Tetapi apa yang dia lakukan, apa yang dia sendiri akui sekarang memang, maksud saya, ia sangat menjijikan dan melampaui batas. Mereka berkata bahawa Anda tahu, dia memaksa anjing itu untuk melakukan perkara-perkara ini. Dan dia mengaku melakukannya. Dan dia berkata, Anda tahu, dia dibayar wang oleh lelaki ini, sir, untuk melakukannya. Tetapi ia membuat saya tertanya-tanya, Anda tahu, dia, kerana nampaknya dia memuat naik perkara ini di Instagram. Mungkin itu satu kesilapan. Mungkin dia tidak berniat untuk melakukannya. Dan seseorang telah mengambil tangkapan skrin. Berapa kali lagi agaknya dia pernah melakukan perkara ini dan melakukannya untuk wang tanpa tertangkap. Dan bagi saya, itulah persoalan yang masih belum terjawab di sini. Saya rasa polis pasti sudah menyiasat perkara itu. Tapi mungkin tidak jika mereka tiada bukti. Sebab nampaknya ada seseorang yang nampak kejadian ini, ambil tangkapan skrin dan kemudian laporkan kepada polis. Dan hakikat bahawa ada penonton di luar sana yang mendapat kepuasan seksual daripada kandungan yang sangat mengganggu ini, itu juga sangat membimbangkan saya. Ia memang sangat membimbangkan. Dia ada 3 ekor anjing dan anjing-anjing itu telah diambil daripadanya. Syukur Alhamdulillah. Nampaknya ibunya yang mengambil anjing-anjing itu. Dan dia telah diberitahu oleh mahkamah ketika kejadian ini mula-mula berlaku, ada satu perbicaraan dan dia tidak dibenarkan untuk berhubung dengan mana-mana anjing sama sekali. Tidak dibenarkan memiliki sebarang anjing. Sebagai sebahagian daripada hukuman ke atasnya, dia diberitahu, tiada anjing, kamu tidak boleh memiliki haiwan. Dan itu adalah perkara yang baik. Itu membuatkan saya tertanya-tanya sama ada mereka percaya bahawa ini bukanlah perkara sekali sahaja jika inilah caranya. Dia memang memperoleh wang di laman web lain, Fansly atau apa sahaja namanya, di mana dia merakam sesuatu, kandungan bersama anjing-anjing itu dan mungkin memperoleh wang dengan cara itu. Dan bukan sekadar memuat naik sesuatu di Instagram dan laman Fansly ini, melakukan apa sahaja, Anda tahu, yang akan dianggap sah di sisi undang-undang. Kerana dia mempunyai 3 ekor anjing dan dia memuat naik gambar serta video dirinya bersama anjing-anjing itu. Jadi, saya tak pasti. Apa pendapat awak? Maksud saya, awak pakar psikiatri di sini. Adakah awak rasa mungkin ini bukan kali pertama dia melakukannya? Soalan paling penting bagi saya ialah, jika saya duduk berbual dengan dia, adakah ini sesuatu yang dia lakukan semata-mata untuk duit kerana dia tahu ada penonton di luar sana untuk perkara ini? Atau adakah ini sesuatu yang awak sendiri dapat kepuasan daripadanya? Awak tahu, memang ada pelbagai laman web pornografi di mana orang akan melakonkan fantasi tertentu untuk orang lain dan mereka lakukannya semata-mata sebagai urusan transaksi. Mereka buat untuk duit.
Awak tahu, mereka apabila tidak di depan kamera, cuba menjalani atau mengasingkan kehidupan yang kelihatan normal. Tetapi mereka sendiri tidak mendapat kepuasan daripadanya. Jadi itulah sebenarnya yang saya ingin tahu daripada dia. Adakah ia sesuatu yang dia rasa memuaskan secara pribadi, atau adakah dia lakukannya semata-mata untuk duit? Itu adalah sesuatu yang saya ingin tahu. Tapi bagi saya, ia seperti melakukan ini semata-mata untuk duit. Maksud saya, bukannya awak hanya bergambar dalam talian semata-mata untuk duit. Apa yang mereka terangkan dalam affidavit ini ialah wanita ini memaksa seekor anjing melakukan perkara kepadanya di bawah pinggang. Maksud saya, ia sangat menjijikkan. Maksud saya, ia lebih daripada menjijikkan. Saya tahu awak pemilik anjing. Saya juga pemilik anjing. Maksud saya, ada perkara tertentu saya rasa yang orang sanggup lakukan demi wang. Tapi kita sedang bercakap tentang menggalakkan dan mereka kata memaksa seekor anjing lakukan perkara tertentu kepada anda demi wang. Itu memang sudah ke tahap yang lain sama sekali. Oh, saya setuju. Dengar sini, ia mengingatkan saya, anda tahu, kepada beberapa tokoh jenayah terancang yang pernah saya jumpa, anda tahu, yang boleh membunuh seluruh keluarga, tapi kemudian mereka pulang ke rumah dan makan bersama keluarga sendiri seolah-olah tiada apa yang berlaku. Jadi memang ada satu jurang di situ. Ada satu ketidakselarasan kognitif, boleh dikatakan, antara seseorang yang boleh melakukan perkara ini dan mengatakan ia semata-mata kerana wang. Tetapi ada orang yang mampu memisahkan tingkah laku seperti ini dan kemudian meneruskan hidup mereka seperti biasa. Anda tahu, apa sahaja mekanisme pertahanan patologi yang mereka gunakan untuk melakukan perkara seperti ini? Ia sangat berbeza bagi setiap orang. Tetapi itu bagi saya adalah persoalan terbesar. Dan sudah tentu, perbuatan itu sendiri memang mengganggu. Dan Anda akan fikir seseorang akan dapat menetapkan batas. Seperti, Anda tahu, saya akan lakukan sesuatu demi uang, tetapi saya tidak akan pernah lakukan perkara ini. Tetapi bagi dia, nampaknya tiada sebarang batasan. Nampaknya tiada titik penghujung di mana dia akan berhenti dan tidak melangkaui sebarang batas demi keuntungan kewangannya sendiri. Jadi, dia akan dipenjara sehingga 36 bulan. Dan ia tertulis penjara negeri dalam dokumen hukuman. Jadi, dia akan pergi, maksud saya, dia akan ke penjara. Ini bukan gurauan, dia bukan pergi ke penjara daerah. Dan dalam gambar mugshot penjaranya, dia nampak sangat terkejut. Seperti, saya tak percaya ini sedang berlaku. Oh, ia memang sedang berlaku. Ia benar-benar berlaku. Dan kemudian dia akan berada di bawah pengawasan selama 24 bulan selepas itu. Jadi, pengawasan bukan perkara main-main juga. Anda perlu melaporkan diri kepada pegawai pengawasan. Anda perlu menjauhkan diri daripada masalah. Dan Anda juga tidak boleh kembali melakukan apa yang Anda lakukan sebelum ini. Jadi maksud saya itu 5 tahun. 3 tahun tahanan jika dia menjalani keseluruhan 36 bulan dan kemudian 2 tahun melapor diri semasa pengawasan. Selain itu, dia akan menjadi seorang penjenayah yang disabitkan kesalahan sepanjang hidupnya. Jadi bagaimana? Jelas awak belum memeriksanya, tapi sejauh mana dia akan berjaya? Sebab ini jelas seseorang yang mahu menjadi seorang influencer, sangat aktif di Instagram dan Fansly. Cuba mencari duit dengan cara itu. Nampaknya dia tidak mendapat sebarang pendapatan kerana dia tidak berkemampuan dan mendapat peguam yang dilantik mahkamah. Jadi dia pasti tidak mempunyai banyak wang daripada apa-apa pun. Tidak banyak menjana pendapatan daripada semua ini. Jadi, adakah dia mungkin akan berjaya keluar daripada situasi ini dan menamatkan tempoh percubaan serta semua itu? Maksud saya, mungkin dia tidak melakukan perkara ini, tetapi dia perlu mencari pekerjaan. Itu biasanya sebahagian daripada syarat percubaan. Ya, awak tahu, saya rasa dia akan menghadapi masa yang sukar. Saya terfikir bagaimana dia akan menghadapi hidup dalam penjara. Sama seperti pesalah cabul kanak-kanak di penjara dan banduan lain mengetahui tentang jenayah mereka. Bagaimana orang lain dalam penjara akan bertindak balas terhadap dia? Dan kemudian, anda tahu, mungkin dia melakukan ini kerana tiada banyak pilihan lain yang dia boleh lakukan atas apa jua sebab, anda tahu, mungkin masalah pembelajaran, kurang pendidikan, atau apa-apa sebab sekalipun. Inilah cara dia mencari pendapatan. Bagaimana dia akan keluar dari penjara dan kemudian cuba mencari pekerjaan biasa dengan semua ini membebani dirinya, stigma, penghinaan, dan rasa malu. Saya rasa dia akan menghadapi masa yang sukar. Bagaimana pandangan banduan lain di penjara wanita? Orang yang akan membawa anjing peliharaan mereka, chihuahua mereka, dan mungkin juga anjing kecil mereka yang lain. Dan memaksa mereka melakukan perkara seksual secara dalam talian untuk wang?
Maksud saya, bagaimana orang seperti itu dipandang di penjara wanita? Baiklah, Saya rasa Anda tahu, jika Anda fikirkan sebab mengapa banduan menyerang banduan lain yang melakukan jenayah terhadap kanak-kanak, saya rasa kepercayaannya ialah Anda tahu, jangan apa-apakan budak. Anda tahu, ada batasan tertentu yang Anda tidak boleh langgar kerana mereka benar-benar tidak bersalah. Dan dengan cara yang sama, haiwan adalah makhluk yang benar-benar tidak bersalah, betul? Anda pulang dari kerja, Anda hadapi hari yang teruk, mereka datang kepada Anda, apa yang mereka mahukan hanyalah kasih sayang, hubungan, dan perhatian. Tetapi Anda mengeksploitasi mereka, mencederakan mereka, memalukan mereka, dan menghina mereka demi kepuasan diri sendiri atau keuntungan keuangan sendiri. Sukar untuk saya fikirkan perkara yang lebih teruk daripada itu. menarik. Jadi anda fikir apabila dia masuk ke penjara wanita, sebahagian daripada wanita-wanita ini yang berada di sana kerana melakukan apa sahaja yang mereka lakukan atau apa sahaja yang telah mereka lakukan dan telah disabitkan kesalahan akan melihat dia dan berkata, awak ni sakit. Dengar, saya tahu bagaimana perasaan saya terhadap anjing saya sendiri, betul? Jika anjing saya sendiri hampir dilanggar kereta, saya akan melompat ke depan kereta untuk melindungi anjing saya. Jadi memang ada pemilik anjing yang sangat setia, penyayang, Anda tahu, benar-benar berdedikasi di luar sana, yang saya rasa akan sangat-sangat meluat dengan perkara ini. Awak tahu, awak ada bangkitkan satu perkara tadi, Dr. Boba. Awak tahu, awak tertanya-tanya sama ada dia betul-betul ada paraphilia di sini atau dia hanya lakukan ini untuk duit. Tapi sebenarnya, kalau awak sanggup buat semua ini hanya untuk duit, apa yang diterangkan dalam affidavit itu, dan saya pun belum cerita lagi secara terperinci. Saya cuma terangkan, ia sebagai memaksa anjing itu melakukan sesuatu di bawah pinggang. Kerana itulah yang diterangkan dalam affidavit. Saya belum masuk ke butiran yang mengerikan, dan saya tak akan buat begitu. Tapi kalau awak buat semua ini hanya untuk duit, ya Tuhan, itu... Saya sukar nak percaya tiada apa-apa yang tak kena dengan awak. Walaupun awak kononnya tak ada paraphilia di sini. Sebab itu memang menjijikkan. Baiklah. Itu masuk ke dalam, itu berkaitan dengan apa yang saya cakap tentang ciri-ciri antisosial, betul? Tak rasa empati, tak rasa kesal, sanggup berbohong, menipu, mencuri, memanipulasi, buat apa saja yang perlu untuk maju, untuk dapatkan duit. Itu masuk kepada ciri-ciri antisosial yang mungkin wujud pada seseorang yang buat perkara macam ni dan mampu lakukannya. Cuba fikir betapa lebih mudah hidup dia kalau dia cuba cari rezeki dengan cara yang jujur. Bukanlah maksud saya buat kerja di Instagram tu tak jujur, tapi kalau awak tak cukup duit untuk hidup dengan cara tu, mungkin awak patut cari kerja lain yang boleh bantu. Sebab saya rasa itu memang cara yang susah untuk teruskan hidup. Betul tu. Ia menjijikan. Saya rasa awak betul. Dia mungkin akan menghadapi masa yang sukar di penjara, tapi mungkin dia akan belajar dari kesilapannya dan keluar serta mencari pekerjaan di mana dia boleh menjana wang, bukan menyeksa anjing. Baiklah. Apapun yang dia lakukan, dia memang perlukan terapi dan kaunseling kesihatan mental. Untuk coba menyelami dengan lebih mendalam apa yang sedang berlaku di sini dan mengetahui apa motivasi dia untuk terlibat dalam tingkah laku seperti ini. Dan lebih lanjut tentang latar belakang serta sejarah hidup dia yang mungkin telah menyebabkan perkara ini berlaku. Sudah tentu. Dr. Daniel Bober, seperti biasa, terima kasih atas masa dan kepakaran anda. Saya hargainya. Terima kasih. And Jeanette. Seperti yang saya sebutkan tadi, Logan Gaminsky akan menjalani hukuman penjara selama 36 bulan. Dan selepas dia dibebaskan, dia akan menjalani tempoh percubaan selama 24 bulan. Sebagai sebahagian daripada hukumannya, dia tidak dibenarkan memiliki atau memelihara sebarang haiwan. Dan semasa dia dalam tempoh percubaan, dia tidak boleh tinggal dengan haiwan atau bekerja di mana-mana tempat yang mempunyai haiwan. Syukur Alhamdulillah, itu sahaja untuk episod Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih kerana bersama saya. Jumpa anda di sini lagi pada masa akan datang.